Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin, Ahli Parlimen Hang Tuah dan juga Ketua Penerangan PKR bersama dengan saya. Assalamualaikum, selamat petang Datuk Seri. Terima kasih atas masa yang diluangkan. Saya faham sibuk, kejap lagi nak bergegas ke Dewan Banquet, tetapi ini akan membuka lembaran sejarah baru dalam perjalanan politik dalam negara ini. Justru apa kemenangan quick wins yang dapat dirasai ataupun dapat dilihat oleh rakyat selepas pemeteraian perjanjian ini, Datuk? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Awani yang menjemput saya. Perlu dijelaskan kepada rakyat bahawa ini merupakan memorandum persefahaman, ya, iaitu satu memorandum yang mencerakinkan beberapa perkara utama yang akan memandu persefahaman di antara kerajaan dan juga pembangkang. Seperti mana yang kita dengar pagi tadi, antara perkara yang diangkat oleh Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, beliau telah pun memberikan saranan supaya pihak-pihak itu mengamalkan demokrasi bermusyawarah dalam mencari penyelesaian kepada apa-apa jua permasalahan, ya. Dan demokrasi bermusyawarah inilah yang saya percaya akan diletakkan dalam kerangka memorandum persefahaman ini. Di antara isu yang penting, yang menjadi fokus kita, sebenarnya yang ditanya tadi, apakah quick win? Tentulah dia tidak boleh lari daripada perkara berkait tentang pemekasaan pelan COVID-19 ini, ya. Dan tentunya COVID-19 ini ataupun pandemik COVID-19 ini menjadi isu yang akan menjadi tumpuan ahli-ahli Dewan Rakyat sepanjang kita bersidang untuk titah Yang Pertuan Agong ini dan juga di dalam rancangan Malaysia ke-12. Dan saya sebutkan tadi, pertamanya pemerkasaan tentang pelan pandemik COVID-19 ini supaya rakyat itu boleh kita bantu, bukan sekadar dari segi isu-isu kesihatan atau yang berkait dengannya, malah juga dengan kait tentang ekonomi rakyat, ya. Dan kita tegaskan betapa pentingnya kerajaan itu memastikan jumlah peruntukan yang secukupnya untuk membantu memulihkan ekonomi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan moratorium, ya. Moratorium ini satu perkara yang pada saya begitu penting kerana kita tahu rakyat di luar sana sedang bergulat dengan permasalahan berkait dengan bayaran-bayaran kepada bank, dan tentulah moratorium ini penting untuk membantu rakyat, terutamanya mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini dalam kumpulan B40 dan juga sebahagian daripada M40, dan ini ada perkara yang kita tegaskan di dalam memorandum ini. Dan yang ketiganya adalah tentang parliamentary reform ataupun reformasi parlimen, pembaruan parlimen, yang kita mahu supaya parlimen ini menjadi betul-betul institusi yang melakukan semak dan imbang dengan kerajaan. Ramai di kalangan rakyat di luar sana mungkin beranggapan bahawa dengan adanya perjanjian memorandum ini, ya, dengan adanya memorandum persefahaman ini, ianya mungkin beranggapan bahawa Pakatan Harapan itu sudah hilang taringnya. Pada saya ini tidak benar sama sekali, kerana kita letakkan secara jelas di dalam salah satu peruntukan memorandum persefahaman itu berkait tentang peranan pembangkang itu yang tentunya akan terus mengasak kerajaan melakukan semak dan imbang untuk memastikan agar kebajikan rakyat dan juga pembangunan negara itu terbela. Datuk Seri, saya minta imbaulah sedikit, flashback tak jauh, semalam sahaja pun. Datuk Seri antara salah seorang daripada wakil Pakatan Harapan yang bersama dengan wakil-wakil kerajaan yang memuktamadkan isi kandungan perjanjian persefahaman tersebut di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Justru semalam, adakah semua menyimpan taring dan juga apa sebenarnya yang memuafakatkan dan bagaimana suasana perbincangan itu dilakukan? Adakah ianya perlu dilakukan dalam masa yang begitu lama ataupun ianya dilakukan dalam suasana yang bagaimana? Kalau Datuk Seri dapat mengimbau semula suasana perbincangan pada malam tadi. Ya, saya ingin jelaskan kepada rakyat bahawa mesyuarat semalam itu adalah mesyuarat yang terakhir. Ia bukan maknanya sekali rundingan, sekali mesyuarat ianya tercapai, tidak. Ya. Kita telah melalui pelbagai siri perundingan dan perbincangan. Antaranya yang telah pun disebut oleh Perdana Menteri ketika
malah saya ingin recall balik, saya ingin ingatkan balik ya, ketika kita berbincang berkaitan perkara ini ya, ketika kita berbincang tentang isu-isu yang ingin kita masukkan, hal-hal yang berkait dengan rakyat yang ingin kita bawakan itu, dan juga beberapa pengumuman Perdana Menteri itu sebenarnya itu dalam perbincangan, dan ketika dalam perbincangan itu Perdana Menteri mengambil pendirian untuk mengumumkan dahulu. Jadi pada saya nak jelaskan duduk sebenar perkara ini, ianya bukan sekali mesyuarat selesai semua, tidak. Dia telah melalui satu proses rundingan yang agak panjang dan beberapa kali. Malah semalam pun kita suarakan lagi beberapa isu, antaranya yang kita minta masukkan adalah berkaitan dengan perjanjian Malaysia 1963 yang tidak ada sebelum ini di dalam perjanjian. Dan malah yang itu telah pun dipersetujui setelah berlaku kita buat perundingan dan sebagainya, maka dimasukkan satu clause ataupun suatu perkara yang penting, di mana hal-hal yang berkait dengan perjanjian Malaysia 1963 ini yang tentunya tumpu kepada Sabah dan Sarawak, ianya akan cuba dilaksanakan oleh kerajaan dengan rujukan kepada perjanjian ini dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengannya. Dan semalam juga kita masukkan, kita nak zahirkan bahawa dalam konteks demokrasi berparlimen kita ini ada kumpulan kerajaan, ada kumpulan pembangkang. Jadi apabila dia ada memorandum persefahaman ini, bukan bermaksud pembangkang ini tidak boleh menyuarakan pandangan mereka dengan tegas sesuai dengan apa yang rakyat fahami dan ikuti sewaktu sidang-sidang parlimen yang lepas. Sebab itulah kita masukkan juga satu clause atau satu peruntukan di dalam memorandum ini bahawa pembangkang akan kekal sebagai tugas pembangkang, dan ininya tidak akan menyebabkan apa-apa berlaku perubahan kepada memorandum persefahaman ini. Jadi ini perkara-perkara yang semalam kita perhalusi dengan begitu tegas, dan kemudian akhirnya kita sepakati bahawa dalam konteks kita ke depan ini, tumpuan kita adalah untuk membantu negara pulih daripada COVID-19, isu-isu kesihatan dan ekonomi rakyat, dan tentunya ini menjadi satu perkara yang inti, yang teras di dalam memorandum persefahaman ini. Datuk Seri, bagaimana kita membayangkan dengan adanya MOU ini, antara perkara yang paling cepat mungkin dapat kita jangkakan esok ialah persidangan Dewan Rakyat itu lebih harmoni, lebih berhemah, dan mungkin juga dapat berbincang dengan suasana yang penuh muafakat dan juga berasaskan fakta dan juga buat kerja untuk rakyat. Adakah itu paling cepat dapat rakyat lihat esok, tidak ada lagi hiruk pikuk dan juga tidak ada lagi provokasi seperti yang kita lihat kebelakangan ini? Saya tidak boleh janji begitu, kerana saya sebut tadi bahawa demokrasi kita adalah demokrasi berparlimen ya. Berparlimen ni ada segi peranannya adversarial, ada pertembungan, ada perbenturan di antara kerajaan dan juga pembangkang. Jadi untuk kita jangka bahawa besok akan berubah segala-galanya corak dan gaya kita dalam parlimen, saya percaya itu tidak akan berlaku, kerana tentunya peranan pembangkang itu akan kita mainkan. Cuma ada dua hal yang saya percaya boleh saya disclose ataupun bentangkan di sini, ialah tentang hal-hal yang berkait dengan rang undang-undang ataupun usul-usul daripada kerajaan. Itu ada kesepakatan di antara kerajaan dan juga pembangkang, terutamanya Pakatan Harapan, untuk hal-hal yang berkait dengan usul dan rang undang-undang itu dirundingi sebelum ini ya. Jadi yang itu satu perkara yang pada saya penting, kerana kadang-kadang ada kecenderungan kerajaan dan kementerian ni, bila mereka nak buat satu rang undang-undang, dia akan bulldoze, dia akan terus saja masuk ke dalam Dewan, dan kadang-kadang ianya membebankan. Kadang-kadang undang-undang tafsirannya agak meragukan dan tidak memberikan keuntungan kepada rakyat dan sebagainya. Maka itu boleh diselesaikan dengan adanya memorandum ini, iaitu dengan adanya perundingan-perundingan di antara kedua-dua pihak. Yang kedua, yang quick win ini adalah belanjawan kali ini ya. Belanjawan kali ini telah pun kita persetujui di dalam memorandum ini, bahawa perbelanjaan itu atau belanjawan negara itu mesti dirindungi oleh kedua-dua pihak pada dasarnya. Jadi kita tidak mahu adanya unsur-unsur seperti belanjawan yang lepas. Misalnya ada peruntukan-peruntukan tertentu kepada kumpulan-kumpulan tertentu yang kemudian dijadikan sebagai alat politik. Kita tidak mahu lagi perkara seperti itu, kerana pada kita ialah belanjawan negara ini adalah belanjawan negara, bukan belanjawan kerajaan. Belanjawan negara membabitkan wang rakyat, ianya harus dirundingi pada dasarnya di antara kerajaan dan juga pembangkang. Jadi pada saya ini perkara-perkara yang tentunya satu reform atau satu reformasi yang berlaku,
di antara kerajaan dan juga pembangkang, di mana dahulu kita tidak ada peluang seperti ini. Dan kali ini dengan memorandum ini kita akan ada peluang untuk memastikan agar kebajikan rakyat, isu-isu ekonomi rakyat itu boleh kita asak dalam perbincangan kita dengan kerajaan. Datuk Seri, kita melalui satu episod politik yang begitu menekan sekali. Rakyat juga terasa pertentangan politik yang begitu hebat sekali. Banyak yang kita korbankan juga sepanjang setahun, 2 tahun ini. Namun begitu YB, kita tidak dapat juga menolak daripada ekstrim dan juga melihat kepada fanatiknya fahaman politik mengikut blok-blok tertentu. MOU ini dilihat bakal mengubah landscape politik negara. Justru bagaimana minda dan juga pemahaman budaya politik itu juga meresap secara menyeluruhnya dan tidak lagi ada hiruk pikuk yang melihat kepada pertentangan politik itu dirujuk semula. Bagaimana buat kerja dulu, laksanakan dulu MOU ini dan perlu ada keterbukaan dalam budaya politik juga. Pada pandangan Datuk Seri, bagaimana itu dapat dilakukan oleh semua pihak, baik di PH dan juga di pihak kerajaan? Ya, sebab itulah dalam hal ini Pakatan Harapan memandang serius tentang apa disebut sebagai kebajikan rakyat dan ekonomi negara ini. Dan untuk itu bukan mudah untuk kita memasukkan satu memorandum persefahaman di antara kerajaan dan juga pembangkang. Ini satu perkara yang bersejarah seperti mana yang saudara sebutkan tadi, ya. Dan ianya pasti akan menjadi rujukan kepada kerajaan di masa-masa yang akan datang. Kalau kita besok Pakatan Harapan menjadi kerajaan, mungkin juga pendekatan-pendekatan seperti ini akan dikembangkan. Cuma saya agak kesal untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh saudara tadi. Saya agak kesal kerana pada hari ini saya membaca satu kenyataan bersama ketua-ketua penerangan parti-parti dalam Perikatan Nasional, di mana di dalam kenyataan itu ditandatangani lah oleh semua ketua-ketua penerangan parti, dimasukkan satu klausa yang pada saya tidak wajar kerana kenyataan itu menyatakan kami menggesa parti-parti pembangkang menghentikan sikap bermuka-muka di dalam hal ini. Jadi pada saya ketua-ketua penerangan parti dalam Perikatan Nasional harus jelaskan duduk sebenarnya perkara ini. Kerana kita tahu bahawa sindiran-sindiran sebegini tentunya tidak cantik dan tidak molek dan menunjukkan seolah-olah Perikatan Nasional ini ingin terus bermain politik. Kita jelas, ya, fakta menunjukkan yang menarik sokongan dahulunya daripada menyokong Tan Sri Mahiddin itu ialah kumpulan mereka sendiri, ya, dan bukannya daripada pembangkang. Dan janganlah ikut peribahasa rumah sudah pun siap, pahat masih berbunyi. Now memorandum persefahaman ini akan kita tandatangani di antara kerajaan yang di dalam kerajaan itu diwakili oleh parti-parti, termasuklah parti-parti di dalam Perikatan Nasional. Jadi sudah pastilah kita bercadang dengan memorandum ini adalah untuk menggembling, ya, satu yang disebut sebagai the whole of nation approach atau penggemblingan nasional untuk memastikan negara dan juga rakyat itu dapat bersama-sama disusun, dibantu, dan kita akan segera keluar daripada pandemik COVID-19 ini dan juga hal yang berkaitan dengan ekonomi.